Okay, yang kita record. So kalau takut nanti kalut tuan-tuan ni, kan? Sekarang ni tengah ada kelas ni Ustaz ni. Okay, so tak apa. Kalau tak dapat nak fokus kan, okay, tak apa, saya record yang ni. Nanti saya upload lah lepas ni Telegram ke apa-apa kan. Okay, nanti saya akan update lah lepas ni dalam grup. Okay? Okay tuan-tuan. Tuan-tuan insyaAllah malam ni kita akan tengok tentang Nahu. Kita akan tengok tentang Nahu. Dan tuan-tuan secara khususnya, kalau kita tuan-tuan di huk-huk ni, kalau perbincangan yang melibatkan Nahu, kita akan rujuk kepada diagram purple. Diagram apa tuan-tuan? Diagram purple. Sama ada A dan juga B. Diagram purple lah tuan-tuan. Yang apa? Yang ni lah. Yang ni hijau. Okay, yang purple. Sini. Okay. Kalau tuan-tuan tengok di ni, secara tak langsungnya tuan-tuan, yang melibatkan Nahu semuanya dijelaskan pada diagram purple A dan juga B. Okay. Dan tuan-tuan, purple A melibatkan isim, manakala purple B melibatkan fi'il. Okay. Kalau ada tanya, Ustaz, haraf kenapa tak masuk Ustaz? Haraf tak payah bincang tuan-tuan, dia tak berubah. Dia mabni, so tak payah bincang lah tuan-tuan. Okay. Okay tuan-tuan, so tuan-tuan, kalau tengoklah tuan-tuan perbincangan bahasa Arab ni tuan-tuan, kita takkan lepas daripada dua benda yang paling penting tuan-tuan. Okay. Okay. Sebelum tu tuan-tuan, boleh saya tahu ke kat sini semua ada yang dah habis asas ke ada yang belum lagi? Ada ke yang belum? Ada. So diam tu tak ada tandanya, tak ada Okay. Kod-kod lah tuan-tuan ni, risau pula saya ni, nanti saya cerita nanti. Okay. Okay. So kalau apa, saya anggapkan semua dah settle asas lah tuan-tuan Walaupun tak settle asas di huk-huk sekalipun, kalau tempat lain pun saya anggap dah habis lah tuan-tuan Okay. Okay tuan-tuan. Tuan-tuan kalau bincang dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa dua benda yang paling penting. Dua ilmu yang paling penting tuan-tuan. Apa tu? Yang first kali tuan-tuan akan jumpa perkataan apa tu? Nahu. Betul. Nahu tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan akan jumpa perkataan ini. Apa? Saraf. Okay. Yang pertama tuan-tuan akan jumpa perkataan nahu dan yang keduanya adalah saraf. Okay. Cuma tuan-tuan, kita kalau belajar bahasa Arab kan, adakah termasuk nahu dengan saraf tuan-tuan? Ya. Biasanya kalau orang kata belajar bahasa Arab tak, biasanya dia akan terus masuklah tuan-tuan nahu dengan saraf ni. Sebab dia adalah tata bahasa dalam bahasa Arab. Tata bahasa Arab lah tuan-tuan kan. Macam kalau kita ni, kalau zaman dulu tuan-tuan ada seorang tu yang nama Zakbar. Dia yang antara yang terawal menulis Nahu Melayu. Betul? Dia antara orang yang terawal menulis Nahu Melayu. Dan tuan-tuan bila kita tengok balik dia punya sejarah dia tu, kebanyakan dia punya kaedah tu diambil juga daripada bahasa Arab. Itu. Okay. Zakbar. Tengoklah tuan-tuan Nahu Melayu. Dia tulis Nahu Melayu. Okay, itu secara itulah tuan-tuan secara kasarnya lah. Okay. So tuan-tuan, kita takkan lari daripada dua benda ni, nahu dan juga saraf. Okay. Cumanya tuan-tuan terkadang lah kan, Ustaz, apa beza benda ni Ustaz? Nahu, saraf. Kan? Yang nahu ni tuan-tuan, saya tahu cerita je. Itu lain tuan-tuan. Itu ombak rindu. Ini kita tak ada. Okay, ini nahu ya, nahu dengan saraf. Siapa beza dua ni tuan-tuan? Adakah perbezaan yang banyak ataupun perbezaan tu dari bentuk apa? Okay tuan-tuan, simple sangat-sangat. Cuma terkadang kita tak dapat nak kesan. And ini ilmu nahu ke ilmu saraf? Okay. Okay tuan-tuan. Okay. Secara ringkas lah tuan-tuan secara ringkas. Okay. Nahu ni tuan-tuan, dia membincangkan tentang apa?
membincangkan tentang baris hujung. Okey. Nahu ni tuan-tuan secara ringkasnya dia bincang tentang apa? Baris hujung. Kan? Baris hujung tu baris apa ya Ustaz? Tengoklah tuan-tuan. Okey. Dan tuan-tuan dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, baris tu ada berapa? Yang maklumlah tuan-tuan kan, ada 3 je kan. Atas, bawah, depan. Betul. Kalau orang Kedah dia marah tuan-tuan. Dia kata dhammah, fathah, kasrah. Satu lagi sukun. Dia tak sebut atas, bawah, depan tuan-tuan kan. Okay. Kalau kita pergi ajar pun dia kata Ustaz salah tu. Dhammah, fathah, kasrah. Okay. So tuan-tuan, nahu tu melibatkan tentang baris apa? Baris hujung. Okay. Dan tuan-tuan, terkadang kita dapat tengok bahawa dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, terkadang kita akan jumpa perkataan yang sama akan tetapi keadaan yang berbeza menyebabkan dia tu baris berbeza. Contohnya macam mana tuan-tuan? Senang je tuan-tuan. Contoh perkataan ini. Apa tu? Muhammad. Contoh perkataan Muhammad. Muhammad ni apa? Nama orang lah tuan-tuan kan? Muhammad nama orang. Muhammad. Nak letak don ke dan ke din tuan-tuan? So tuan-tuan, nahu ni tuan-tuan, dia menceritakan tentang baris apa? Baris yang terakhir. Betul? Sama ada dal itu baris depan, atas ataupun bawah, itu berkenaan dengan ilmu nahu. Situ sampai situ jelas. Okeylah tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan nak tanya soalan boleh tuan-tuan tak ada masalah kita open je tuan-tuan. Malam ni kita santai-santai je kan. Sambil-sambil kita tengok balik tuan-tuan kan. Nahu tu apa cerita sorof tu apa benda kan. So tuan-tuan, Muhammad Ustaz kata berubah baris hujung. So maknanya tuan-tuan, terkadang kita akan jumpa Muhammad ini baris depan. Contohnya Muhammadun. Terkadang kita akan jumpa Muhammadin. Dan terkadang juga tuan-tuan kita akan jumpa kita akan jumpa baris atas. Dia akan jadi Muhammadan. Bila tu Ustaz? Tak jarang dengar Ustaz. Muhammadan. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan selalu baca je tuan-tuan. Cuma tuan-tuan tak perasan. Sebab apa? Sebab kita orang Melayu tuan-tuan biasanya kalau baris hujung ni tuan-tuan, dia pilih jalan selamat tuan-tuan. Betul tak? Kalau jalan selamat apa tuan-tuan? Jalan mati. Kan? Orang Melayu tuan-tuan biasanya kalau baris hujung ni dia mati kan? Betul tak? Masjid. Ustaz. Apa lagi tuan-tuan? Bab. Ataupun apa lagi? Apa lagi tuan-tuan? Kitab. Kan? Qalam. Situ jalan selamat lah tuan-tuan. Jalan matikan semua. Allahu Akbar. Sebenarnya bar itu baris. Ada baris tuan-tuan. Ra tu kan? Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan contoh kalau lafaz 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan sebut macam mana? Ini tuan-tuan tanpa ada asyhadu alla. Tuan-tuan sebut la ilaha illallah. Lepas tu Muhammadun Rasulullah. Betul? Muhammadun. Betul ke Ustaz? Muhammadun. Muhammadun ke Muhammadan ya Ustaz? Muhammadun tuan-tuan Muhammadun. Itu ketika mana tu? Ketika tahlil kan? Ataupun kita sebut apa tuan-tuan? Zikir la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Itu zikir biasa kan. Ada juga orang baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan. Ada juga. Okay, tak ada masalah. Okey. Okey, contoh lagi Ustaz. Itu baris apa tadi? Itu contoh baris depan. Betul? Okey. Ustaz, kalau baris atas ni kat mana ya Ustaz? Alah, senang je tuan-tuan. Kalau contoh dalam azan. Ashhadu an la ilaha illallah. Lepas tu Ashhadu. Frozen dah Ustaz. Ya ya. Frozen ke tak tadi? Frozen. Ustaz. Oh. Ke saya tak elok? Line saya okey ke tuan-tuan? Tadi kuning sekejap. Oh. Dia dah okey balik. Okey. Sekarang dah okey dah? Dah. Dah okey dah. Tadi sekejap tu sekejap betul ke sekejap lama tu? Sekejap. Sekejap je. Okey, tak apalah. Dia frozen sikit nasib baik tak tuan-tuan. Okey. So tadi Muhammadun kan? Muhammadun Rasulullah kan? Okey. Dan terkadang tuan-tuan dia baris atas. Okey, contohnya tuan-tuan, senang je. Dalam azan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betul tak? Kan? Nanti saya check dulu dah Ustaz. Okey, confirm dah tuan-tuan. Muhammadan, betul. Boleh nampak? Ya. Okey. Dan tuan-tuan, terkadang Muhammad ini barisnya bawah. Okey, contoh apa? Tuan-tuan selalu baca tuan-tuan, cuma tak perasan je. Dalam tahiyat, Allahumma salli ala. Lepas tu, Sayyidina Beku pula Ustaz. Beku pula. Lah. Terus pula Freeze pula. Okey Ustaz. Okey. Mungkin puan Haji. Saya punya ke? Dekat saya okey. Ustaz punya okey saya rasa. Saya punya okey? Oh, line saya dan aku. Okey. Okey. Yang lain semua okey Jai Jidan Ustaz. Jai Jidan. Sarawak tu dah Jidan. Ini dia duduk ni. Okay. Sekarang duduk Sarawak ke duduk Mekah tu? Laju macam pergi dah. Okay. Tak apa ke tu Kak Rita tu? Itu kelas lagi tu. Okey lah. Mana tadi tuan-tuan? Selawat tadi kan? Okey, Muhammad. Okey, terkadang kita akan jumpa Muhammad itu baris bawah. Contohnya tuan-tuan, dalam salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, biasa Muhammad je. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok baris Allahumma salli ala Muhammadin. Nampak? Okey, boleh? Itu apa tu tuan-tuan? Sekejap Muhammadun, sekejap Muhammadan, sekejap Muhammadin. Itu siapa yang menceritakan tuan-tuan? Kenapa baris atas bawah depan tu? Itu diceritakan oleh ilmu apa? Ilmu Nahwu. Boleh? Itu yang melibatkan Nahwu tu tuan-tuan. Sekejap perkataan tu baris atas, bawah, depan, sekejap mati. Itu melibatkan Nahwu lah. Okay. Manakala pula tuan-tuan, saraf. Saraf ni apa? Bukan saraf tuan-tuan kan? Okay. Saraf tu bukan saraf. Okay. Saraf tu apa? Perubahan perkataan. Itu. Okay. Saraf ni apa? Perubahan perkataan. Okay. Tak nampak lah Ustaz perubahan perkataan. Apa maksud dia tu Ustaz? Alah tuan-tuan, senang je tuan-tuan. Kalau kita contoh lah kalau contoh kita bahasa Melayu tuan-tuan. Dia akan ada kata dasar dia. Betul tak? Kata dasar dia. Contohnya apa? Contoh membaca. Okey. Kadang tuan-tuan kita akan ubah perkataan baca ni kepada benda-benda yang lain, kepada perkataan yang lain. Contoh, kalau orang yang membaca itu kita sebut apa? Pembaca, betul. Terkadang tuan-tuan kita nak jadikan dia ni
kata terbitan, maka kita cakaplah pembacaan. Betul? Kadang-kadang kita nak ubah lagi makna. Dibaca, sedang membaca, bacalah. Nampak? Itu perubahan perkataan, itu melibatkan sorof. Kan? Bahasa Melayu tak nampak lah Ustaz. Okey, bahasa Inggeris. Lagi senang tuan-tuan. Yang ni kena tanya orang pakar bahasa Inggeris lah tuan-tuan. Okey. Cumanya apa? Contoh lah, paling senang lah tuan-tuan kan. Okey, kalau tembak lah tuan-tuan. Tembak bahasa Inggeris kita sebut shoot kan. Orang yang menembak tu kita sebut apa? Shooter, betul lah? Oh, pandai Ustaz. Pandai. Okey. Ini Kak Wan ajar juga ni. Tak ada lah. Okey. Kan? Kalau penembak tu kita sebut apa? Shooter kan? Dan banyak sangat apa? Itu kan? Okey. Okey. Kalaulah past tense. Shoot nak jadi apa pula tuan-tuan? Kalau present tense pula, tambah apa? ing, macam-macam lah tuan-tuan kan? Okay, so itu perubahan perkataan. Tapi dia tak lari daripada perkataan dasar dia, betul? Dia punya root word dia. Itu melibatkan ilmu source. Okay. Sebagai contoh lah tuan-tuan, nak bagi nampak kan? Ustaz contoh lah Ustaz, perubahan perkataan, okey lah tuan-tuan. Okay. Contoh lah tuan-tuan. Contoh kita ambil perkataan ini, Hamidah. Okey. Lepas tu Hamid. Satu lagi. Apa lagi? Mahmud contohnya, Mahmud okey. 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 Ataupun Hamdun boleh juga. Okey. Contohlah tuan-tuan Okey. Hamidah, Hamid dengan Mahmud. Hamidah, Hamid, Mahmud. Kan? Nama semua nama Melayu ni tuan-tuan ni. Hamid pun orang Melayu guna kan? Dan Mahmud pun ada ni kan? Tapi sebenarnya dia asal daripada bahasa Arab. Okey. Okeylah tuan-tuan. Hamidah itu dia punya root word dia, kata dasar dia. Hamidah ni maknanya apa? Memuji. Makna dia apa? Memuji. Itu maksud Hamidah tuan-tuan kan? So telah, so dia madhi, so maknanya Hamidah maksudnya telah memuji. Okey. Tiba-tiba tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhatikan pada perkataan yang kedua tu ada tambah apa tuan-tuan? Ada tambah huruf alif. Okey. So tuan-tuan, pertanyaan yang pertama, kenapa mesti diubah bentuk? Kerana apa mesti diubah bentuk, sama ada ditambah huruf ke, ditukar baris ke? Kenapa? Sebab nak mencipta satu makna yang lain, makna yang berbeza. Maka perlukan kepada penambahan ataupun pengurangan ataupun perubahan baris ke. Boleh nampak? Okay. Kalau contohlah tuan-tuan, yang memuji pun guna Hamidah, yang dipuji pun guna Hamidah, jenuh lah tuan-tuan nak cari makna. Kan? Okay. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita belajar makna yang betul itu mesti dilafazkan oleh perkataan yang betul. Kan? Okay. Cakap nak ayam tapi tunjuk ikan, tak dapat lah tuan-tuan. Kan? Contoh. Kan? Okay. Tanya anak kan, nak makan apa? Kan? Nak makan, anak pun tunjuklah nak makan apa? Mi. Kan? Tiba-tiba dia ambil apa? Ikutlah Maggi ke tuan-tuan kan? Marahlah dia tuan-tuan kan? Okay? So tuan-tuan, lafaz makna yang betul ini tuan-tuan memerlukan kepada lafaz yang betul. Okay? Sebab itulah dia diubahkan dia punya perkataan tu. Nampak? Okay? Okay tuan-tuan, so kalau Hamid, maksud Hamid, orang yang memuji, itu kita sebut sebagai Hamid. Hamid maknanya dia orang yang
memuji. Itu maksud hamid. Nampak? Okey. Tadi hamidah tu perbuatan, hamid yang memuji. Okey tuan-tuan. Di sini tuan-tuan dia bukan lagi perbuatan ni tuan-tuan. Tetapi dia kata nama orang yang memuji. Betul? Okey. Tiba-tiba tuan-tuan, kita tengok lagi tuan-tuan perkataan yang bawah tu Mahmud. And biasa tuan-tuan kita akan jumpa juga bahasa Melayu ni dia guna perkataan Mahmud. And kalau tuan-tuan belajar sifat Mahmudah. And kenapa Mahmudah tu ada ta? Sebab sifat tu perempuan. So sifat kepada sifat. Betul tak tuan-tuan? Sifat Mahmudah tu sifat kepada sifat lah. Betul tak? Okey. Kan? Sifat Mahmudah itu adalah sifat kepada sifat tu. Kan? Okey. As-sifatul mahmudah. Kan? Al-mahmudah adalah sifat kepada as-sifat. Itu bawah, ini belakang. Okey. So tuan-tuan, Mahmud. Okey. Apa maksud Mahmud yang terpuji? Yang dipuji ataupun yang terpuji. Boleh? Okay, Mahmud maknanya yang dipuji ataupun yang terpuji. Okay, macam contoh, kalau sifat Mahmudah, sifat yang dipuji ataupun sifat yang terpuji. Boleh? Okay, so tuan-tuan, itulah berkenaan dengan apa? Ilmu saraf. Okay. Itu je tuan-tuan, kita sembang biasa je. Kan? Okay. Sembang-sembang apa? Kan? Biasa-biasa je. Okay. Yang penting kita nampak kan? Nahu dengan saraf. Okay. So tuan-tuan, kalau kita nampak daripada sinilah tuan-tuan, boleh ada tak nahu tanpa, boleh ada tak nahu tanpa saraf? Saraf ni melibatkan Baris. melibatkan bentuk perkataan tu. Nahu ni melibatkan hujung je. Boleh ada tak nahu tanpa saraf? Kena ada. Tak dapat, betul tak? Kena ada. Tak ada tuan-tuan kan. Okay. Takkan ada saraf, takkan ada nahu tanpa ada saraf. Okay. Dan tuan-tuan, kalau tengok sekali lagi saraf ni tuan-tuan, okay. Kalau di dalam satu ayat tuan-tuan, okay. Okay, saraf ini tuan-tuan dia memerlukan kepada nahu. Sebab apa tuan-tuan? Dalam ayat, maka kita perlukan kepada baris hujung untuk menentukan makna. Kita perlukan kepada baris hujung untuk menentukan makna. Maka tuan-tuan, dengan kata lain tuan-tuan, nahu dengan saraf takkan berpisah. Nampak? Okay. Itulah kalau dia kata, kalau ada orang kata kan, belajar apa bahasa Arab, sebenarnya dah terangkum sekali dah tu nahu dengan saraf. Sebab kita belajar nahu, termasuk sekali dah saraf tu, cuma tak sedar je. Kan? Okay, itu secara ringkasnya lah tuan-tuan, secara ringkasnya lah. Okay. Okay. So itu berkenaan dengan nahu dengan saraf. Nahu dan saraf. Okay. So semoga apa dengan perbincangan kita ni tuan-tuan, santai-santai je tuan-tuan malam-malam ni kan. Okay. Supaya dapat membuka mata lagi lah. Tak payah buka mata dah tuan-tuan, semudah tengok. Okay. Dapat buka fikiran lagi lah tuan-tuan kan. Okay. Luas lagi ilmu tu kan. Okay. Okay tuan-tuan, setakat itu ada nak tanya apa-apa tak tuan-tuan? Ustaz nak tanya. Ya. Kalau kata kita belajar nahu, maknanya kita kena belajar saraf sekali lah. Dia tak boleh jalan sendiri-sendiri. Betul. Betul kan? Tapi kalau kita belajar saraf, kita tak perlu belajar nahu pun boleh kan? Betul. Sebab kita belajar je saraf tanpa nahu kan? Okey. 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 Bagus soalan tu. Okey. Adakah boleh kita belajar saraf tanpa belajar nahu? Kan? Contohnya kan? Okey. Jawabnya tuan-tuan, masih juga tak boleh. Kerana dalam ayat kita perlukan kepada nahu. Sebab itu kalau kita belajar ayat, Ustaz, kalau kita belajar dia sendiri-sendiri, contoh dia macam Ustaz nak buat kelas sekarang ni, contohlah. Ustaz dah buat kelas nahu. Bila Ustaz buat kelas nahu, Ustaz kena masukkan saraf sekali dah. Jadinya kita belajar dua benda lah, sekali jalan. Nahu dan saraf, betul?
Oh, okey. Kan? Okey. So secara tak langsung je tu. Itu secara tak langsung. Okey. Cuma terkadang tuan-tuan kan, terkadang bila sebut nahu kita rangkumkan yang kita punya fokus adalah baris hujung. Cuma secara tak sedar kita dah masuk dekat sorof sebenarnya, secara tak sedar. Secara tak langsung lah tuan-tuan itu. Okey. Oh, bukan kata ustaz memang nak ajar sorof sekali lah dalam ni. tak. Secara tak langsung sajalah. Secara tak langsung je lah. Oh, okey, okey. Okey, Faham, boleh. faham. Okey. Okey, sebab asalnya dia tak berpisah tu asalnya. Asalnya lah. Okey. Okey, boleh. Jelas Okey. Sebab apa tuan-tuan? Nahu ni kalau kita tengok tuan-tuan, kalau perkataan satu ni dia tak perlukan kepada nahu tuan-tuan. Perkataan sebiji tak perlu kepada nahu, itu sorof je. Tapi dalam ayat, ya kita perlu nahu. Faham? Dalam ayat memang kita akan perlukan kepada nahu. Kalau perkataan sebiji Muhammad, tuan-tuan bebas nak letak baris apa? Hujung tu. Muhammadun dan din boleh. Okey. Sebab apa? Tidak ada ayat. Kan? Tapi kalau dalam ayat memang kena jaga baris. Sebab apa? Salah letak baris, salah makna nanti kan. Okey. Okey. Boleh tuan-tuan So itu berkenaan dengan nahu dan juga sorof. Okey. Okey. So tuan-tuan saya ni jalan slow-slow sikit tuan-tuan bukan apa. Kalau lari takut rebah nanti sakit tuan-tuan. Jalan slow-slow tak apa tuan-tuan. Jalan slow-slow tapi jangan slow sangatlah tuan-tuan Nanti kan tempat sejam kalau jalan kalau jalan biasa sejam. Jalan slow 3 jam. Itu jenuh tuan-tuan tu. Kan? Okey. Okey tuan-tuan. So secara ringkasnya tuan-tuan, nahu ni bincang tentang apa? Tentang baris hujung. Okey, habis. Okey. Ustaz, lepas tu baris hujung ni dalam bahasa Arab tuan-tuan, baris hujung ni dalam bahasa Arab baris ni ada 3 je kan? Depan, atas, bawah. Satu lagi sukun. Mati kan? Sebenarnya sukun ni apa? Tak ada baris sukun lah tu tuan-tuan. Tak ada baris yang 3 tu sukun lah. Tapi kita cakap baris mati. Okey. Boleh saya padam tuan-tuan yang ni? Boleh? Okey. Okey tuan-tuan. Depan tuan-tuan ada tak diagram warna purple tu? Ada? Ada. Ada so memang hook lah kebanyakannya ni. Okay. Tak ada daripada yang lain dan Okey. Okey tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan saya nak bincang ringkas je. Tapi ringkas-ringkas pun sekarang pun tak sedar tuan-tuan, dah pukul 9.30 lah. Okay. Santai je tuan-tuan kan. Okey lah tuan-tuan. Macam ni tuan-tuan. Cuba tengok purple A tu. Ada yang outstation ke? Ada yang duduk luar ke? Kalau ada yang duduk luar, saya tunjuk dia punya ni diagram. Ada ke? Tak ada Semua duduk rumah. Okey. Kok lah Ustaz, saya tengah bawa kereta ni Ustaz kan. Risau pula saya tuan-tuan. Okey. Cuba tengok purple A tuan-tuan. Okey. Isim ni tuan-tuan, cuba tengok mu'rab bukan mabni, mu'rab. Mu'rab tu bawah tu ada 3, betul tak? Marfu', mansub, majrur. Okey tuan-tuan, biasa kita cakap marfu' ni baris apa? Depan. Mansub baris atas. Majrur baris bawah. Depan, atas, bawah. Depan, atas, bawah. Dhammah, fathah, kasrah. Biasanya lah tuan-tuan kan? Okey. Tapi sebenarnya tuan-tuan, marfu' ni apa benda? Sebabnya apa tuan-tuan? Sebab bila tuan-tuan tengok bawah marfu' tu dia ada tanda dia. Bawah mansub tu dia ada tanda dia. Bawah majrur tu dia ada tanda dia. Betul? Kalau tuan-tuan tengok majrur tu ada 3 tanda. Betul? Betul ke tuan-tuan? Saya tak... Okay. Ya. Betul. Betul Okey, majrur ada 3. Okey, apa tu yang pertamanya? Kasrah. Lagi lagi fathah. Okey, kalau tengok mansub ada 4 tanda kan? Fathah, ya, kasrah, alif. Marfu', dhammah, waw, alif. Okey. Okey.
So tuan-tuan, yang sebenarnya tuan-tuan yang kita bincang bagi depan, atas, bawah, itu sebenarnya salah satu daripada tanda marfu'. Okay? So tuan-tuan, marfu' ni apa? Hukum keadaan dia tu. Marfu' ni apa? Hukum keadaan dia tu. Contohnya apa? Mubtada'. Mubtada' hukum dia marfu'. Tanda dia dhammah. Contoh. Okey. Boleh? Okey. Okey, marfu'. Hukum dia. So tuan-tuan, yang biasa kita katakan marfu' bagi depan, mansub bagi atas, majrur bagi bawah. Sebenarnya itu adalah salah satu daripada tanda perkataan itu marfu'. Okey, boleh. So sebenarnya tuan-tuan, kalau tengok dalam satu-satu ayat, terkadang tuan-tuan perkataan itu mansub tetapi bukan dengan baris atas, ada juga. Terkadang perkataan itu marfu' tetapi bukan dengan baris depan. Terkadang jumpa perkataan itu majrur tetapi bukan dengan baris bawah. Ada kala dengan baris fathah, ada juga. Okey. Okey, contohlah tuan-tuan kan. Contoh. Okey. Okey. Yang ni dia kalau nak best kena tengok buku, kena tengok itu tuan-tuan. Kena tengok buku tapi tak apa, tak ada. Okey. Okey lah tuan-tuan. Okey. Hari ni tuan-tuan saya nak ambil satu je contoh Saya nak ambil satu je contoh. Iaitu tuan-tuan kita nak tengok isim mansub. Isim mansub. Okey tuan-tuan, cuba tengok mansub itu ada 4 tanda, betul tak? Kasrah. Ya. Kasrah, fathah. Ya. Kasrah, alif. Nak baca mana dulu tuan-tuan? Kanan kiri, kiri kanan ni. Boleh je. Ikutlah tuan-tuan kan. Yang penting jalan je. Okey. Sama ada fathah, ya, kasrah, alif. Keadaan dia tu, okey. Yang tuan-tuan biasa tahu apa tuan-tuan? Yang paling famous tuan-tuan. Khabar kana, isim inna, maf'ulun bih. Saya rasa maf'ulun bih ni paling famous ni. Kan? Maf'ulun bih ni paling top lah tuan-tuan kan. Okey. Kalau maf'ul dia punya saudara-saudara dia tu, anak beranak maf'ul tu, itu tak berapa nak kenal lagi ustaz. Tak sempat nak berkenalan lagi. Baru kenal maf'ulun bih je kan. Okey. Ada apa? Ada ruang bolehlah tuan-tuan kan kenal yang anak beranak maf'ul yang lain tu. Okey, sebab itulah tuan-tuan kalau kita tengok bila sebut nama maf'ul semua bagi atas. Sebab anak beranak dia semua duduk sini tuan-tuan, mansub je semua. Kan? Okey. Okeylah tuan-tuan. Okey, so tuan-tuan saya ambil satu je contoh. Okey, mansub dalam kepala tuan-tuan, mansub ni hukum. Betul? Tanda dia tu ada 4, sama ada fathah, ya, kasrah ataupun Alif. Okey. So tuan-tuan, bukan hanya fathah sahaja tanda bagi mansub. Okey. Contohnya. Okey. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah As-Sajdah, okey, ayat yang keempat. Kalau tak tengok pun tak apa, saya tulis kat depan. Okey. Okey. Bal huwal haqqu. Okey. Ayat yang keempat mana tuan-tuan? Bal huwal haqqu. Ya. As-Sajdah ayat keempat, Allahul Ladzi itu kan? Allahul Ladzi, betul. Okey, Allahul Ladzi. Okey, surah As-Sajdah ayat yang keempat. Okey. Okey, tuan-tuan boleh tengok kat depan je, saya tulis je. Kita tak perlu buka ni lah, tak perlu buka Quran lah. Kalau nak buka pun boleh, lagi elok. Okey.
Cuma kok ada yang duduk luar tuan-tuan ni. Okey. Okey dah tuan-tuan. Surah As-Sajdah ayat yang keempat Okey. Contoh dia Allahu alladhi, lepas tu Khalaqas samawati. khalaqa as-samawati. Betul. As-samawati. Lepas tu Wal arda. wal ard ke Ba. ba Okey. Lepas tu Wa ma bainahuma. wa ma bainahuma. Okey. Ila al-akhir tuan-tuan Okey. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Okey, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya tu dalam 6 hari. Yang dimaksudkan hari itu adalah masa tuan-tuan Okey. Okey, yang dimaksudkan hari itu adalah masa, peringkat demi peringkat. Okey. Allahu alladhi Okey. Khalaqa as-samawati wal ard. Lepas tu wa bainahuma fi sittati ayyam. Okey. Okey dah tuan-tuan. Ni kita jalan slow-slow je tuan-tuan. Okey. Okey, Allahu alladhi yang dialah Tuhan yang okey. Okey. Khalaqa ni maksud dia apa? Jadikan. Mencipta. Menciptakan okey, khalaqa. Dan tuan-tuan sekali kita tengok telah menciptakan, betul. Okey, khalaqa telah menciptakan kan? Telah mencipta. Okey, tuan-tuan, bila kita tengok perkataan khalaqa, dia fi'il apa tu? Fi'il madhi. Dia fi'il madhi. Dan tuan-tuan, dalam fi'il madhi tu dia ada dhamir. Dhamir apa tu? Huwa. Okey, dia ada dhamir. Huwa ni kembali kepada siapa? Alladhi ni lah tuan-tuan. Huwa tu kembali kepada alladhi ni lah. Okey. Dialah Tuhan yang telah menciptakan. So tuan-tuan, dalam perkataan khalaqa ni dah ada fi'il dengan fa'il. Betul? Dah ada fi'il dengan fa'il. So khalaqa tuan-tuan, ringkasnya khalaqa ni fi'il madhi. Dan juga fa'ilnya adalah huwa. Okey tuan-tuan, perkataan khalaqa, mencipta, adakah memerlukan maf'ul? Ya. Perlu. Cipta apa kan? Cipta apa tuan-tuan? Mesti mencipta kan? Okay. Mesti ada benda yang diciptakan. Kalau kita tengok tuan-tuan kan, setiap benda ni mesti ada yang benda, perkataan mencipta ni mesti ada benda yang dicipta. Okay, perkataan mencipta mesti ada kan. Kalau tuan-tuan berhenti kan, saya telah mencipta, orang mesti tertanya kan. Maka tuan-tuan, secara tak langsung kita tahu bahawa khalaqa ni dia perlukan maf'ul lebih. Okey tuan-tuan, maf'ul lebih. Cuba tengok tuan-tuan, kita hari ni tuan-tuan masuk mansub je Okey, cuba tengok tuan-tuan bahagian mansub. Jumpa maf'ul lebih bahagian ketiga Okey. Okey tuan-tuan. So tuan-tuan, hukum maf'ul lebih adalah Mansub. Fathah. mansub. Okey tuan-tuan, mansub Okey, hukum bagi maf'ul lebih adalah Mansub. Okey tuan-tuan, tanda dia ada berapa tadi? 4. 4. Pertamanya apa? Alif. Fathah. Kasrah. Ya. Kasrah. Ya. Lagi? Alif. Okey, sebut kata maf'ul lebih mesti hukum dia mansub. Tanda mansub itu ada 4. Sama ada fathah, kasrah, ya ataupun Alif. alif. Okey. Okey.
So tuan-tuan, perkataan yang pertama as-samawati. As-samawat maksud dia apa? Langit. Langit. Wal ard dan. Waw ni makna dia dan. Al-ard bumi. Wama dan ma apa? Apa yang. Bainahuma di antara keduanya. Dan apa yang antara keduanya. Okey. Sampai di situ tuan-tuan. Okey ke tu? Boleh Okey. Boleh tuan-tuan, kalau tak sempat kejar bagi tahu tuan-tuan. Saya slow sikit. Okey. Okey, as-samawat tuan-tuan, dia maf'ulun bih. Tapi tuan-tuan cuba tengok hujung dia baris. Bawah. Bawah. Nampak? So dia adalah maf'ulun bih. Hukum dia masuk, tapi tanda masuk dia baris Bawah. bawah. Jamak. Oh, bukan tanda masuk dia alif tu Ustaz? Tak. Oh, bukan. Okey, tanda dia baris Bawah. nampak? Itu yang pertama kan? Okey tuan-tuan, bila sebut ada waw, okey. Langit dan bumi. Ada kesinambungan tak tuan-tuan? Langit dan bumi telah menciptakan langit dan bumi. Ada kesinambungan tak tuan-tuan? Ada. Itu. Ada. So dia waw apa tu? Haraf? Atas. Okey. Okey, sebut kata haraf ataf, baris, hukum dia tu mesti sama, betul tak? Ya, maktufun. Okey. Kalau sebelum dia ni masuk, maka yang ini pun Masuk. masuk. Kalau sebelum dia marfu', yang ini pun Marfu. marfu'. Maka tuan-tuan, as-samawat hukum dia tadi apa? Masuk. Mansub bil fathah. Okey. Maka di sini masuk tanda dia kasrah. Kasrah. Waw ataf. Tapi selepas haraf ataf mesti ikut hukum yang ni. Yang ni apa? Mansub. Betul? Oh, yang ini pun mansub juga. Tapi tuan-tuan cuba tengok, perhatikan mansub dia tu dengan apa? Fathah. 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 Ini yang kita biasa jumpa. Kan? Okey. So ini pun hukum dia mansub. Awak dia jadi lagu tu Ustaz? Ya? Awak dia jadi lagu tu? Saya pun tak dapat nak jawab tuan-tuan yang tu. Jamak tu Ustaz. Mana? Al-ard tu? As-samawat. As-samawat tu jamak betul. Jamak. Itu betul jamak. Okey. Samawat itu jamak lah. Okey, al-ard mufrad. Okey. Cumanya memang dah macam tu dah tuan-tuan. Okey, memang macam tu lah. Terkadang tuan-tuan hukum satu tetapi tanda dia banyak. Pasal apa dia tak guna alif tu Ustaz? Sebab kan dalam yang tanda tu kan alif ada. Oh, okey, dia bergantung kepada perkataan juga. Macam perkataan mufrad kena bagi atas lah. Al-ard mufrad. Tu okey lah, yang tu faham. As-samawat tu kan dia ada alif dekat dalam tanda untuk masuk kan ada alif juga. Masa dia tak nak pakai alif tu, nak explain dengan alif tu? Oh, yang ni alif ni, alif ta ni. Alif ta tu. Sebab kalau tuan-tuan tengok jamak muannas salim, okey, jamak muannas salim tuan-tuan, dia boleh diubah baris hujung dia tu. Oh, betul. Tun dengan tin, betul tak? Okey, so dia akan guna baris yang bawah. Sebab ini perkataan jamak salim. Jamak salim. Okay, boleh? Okey tuan-tuan, jelas so waw ni haraf ataf. Dan apa yang di antara keduanya? Okey, ada masih lagi kesinambungan tak tuan-tuan? Masih lagi kan. So waw ini pun adalah haraf. Tapi tuan-tuan dan tuan-tuan ma ni kalau kita belajar dia ada banyak makna lah tuan-tuan, betul tak? Okey, dan tuan-tuan di sini bonus ni tuan-tuan, saya dah belanja dah ni makna dia. Apa yang? Kalau sebut yang ni apa tuan-tuan? Isim Mausul. mausul. Dan tuan-tuan isim mausul ni mu'rab ke mabni? Dia adalah mabni. Okey, bila sebut mabni, macam mana tuan-tuan? Kan? Tak masuk lah tuan-tuan ini kan? Okey, kalau dia boleh berbaris, maka dia akan jadi baris atas lah. Tetapi di sini tuan-tuan, dia adalah mabni. So tak perlu cari baris.
Nampak? Okay. Kalau contohlah ada perkataan yang lain pula, tengoklah hukum dia tu, hukum dia masih lagi masuk kalau ada ataf. Okay, cuma tengoklah tanda dia sama ada atas, bawah, ya ataupun alif. Okay, nampak? Okay, itu. So tuan-tuan, kita belajar tuan-tuan daripada sini mansub hukum dia. Tanda dia tu ada banyak kan? Ada fathah, kasrah, ada ya dan juga ada alif. Okay. Okay tuan-tuan. Boleh nampak tuan-tuan? Itu contoh lah tuan-tuan, contoh dia. Okay. Nampak Ustaz, tapi tak faham pasal apa dia guna kasrah dekat situ Ustaz. Oh, okay. Pasal dia tak ada pakai fathah juga? Kan memang semua jamak salim memang dia akan jadi fathah. Oh. Dia akan jadi kasrah. Dia kenapa tak guna fathah sebab jamak muannas salim dia ada 2 baris tu je. Jamak muannas salim, cuba tengok ping B tu, ping A. Bukan ping. Hijau B. Hijau B. Okey. Cuba tengok jamak salim tu, muannas salim. Oh, dia ada depan dengan bawah saja. Ya, betul. Domah dengan kasrah. Domah dengan kasrah aja. Oh, Dia tak akan ada atas. Untuk fathah dia akan gunakan kasrah lah. Betul. Ya. Betul. Kalau contohlah muslimatun ataupun muslimatin. Tuan-tuan takkan jumpa muslimatan. Tak ada. Okey, faham. Terima kasih. So bergantung kepada perkataan jugalah. Okay. Hukum masih sama tetapi tanda itu boleh berubah. Tengoklah kepada jenis perkataan tu. Okay. Ada nak tanya apa-apa? Kalau tanya, okey je. Okey. Kok Puan Kamsiah nak tanya. Okey. Okey lah, baru nampak ni Puan Kamsiah. Okey. Okey. Okey lah tuan-tuan kan. Okey, so itulah tuan-tuan berkenaan dengan cerita dia. Okey, dan tuan-tuan ini berkenaan dengan tanda dia. Ini berkenaan dengan tanda dia. Dan tuan-tuan kita akan jumpa lagi. Contohlah tuan-tuan kan. Kenapa perkataan itu baris atas, bawah, depan. Setiap perkataan dalam bahasa Arab ni tuan-tuan dia bersebab. Kalau nak kata baris depan, kenapa? Nak kata baris bawah, kenapa? Okey. Paling senang tuan-tuan, kenapa baris bawah? Haruf jar. Betul tak? Kan? Paling senang sebelum apa? Perkataan tu baris bawah, sebelum dia haruf jar. Okey. Dan tuan-tuan, sebenarnya ada 3 sebab baris bawah. Ada 3 sebab baris bawah. Kan? Apa tuan-tuan? Paling simpelnya pada Bismillahirrahmanirrahim terkandunglah 3 sebab itu baris bawah. Bismi baris bawah dengan sebab haraf jar. Allahi baris bawah sebab mudhafun ilaih. Ar-Rahman itu sifat. Okay. Ketiga-tiganya baris bawah. Tetapi sebab yang berbeza. Nampak? Okay, itu. Secara tak langsung lah tuan-tuan kan. Okay. So tuan-tuan saya rasa dah apa? Kata dah advance dah tuan-tuan ni. So itu yang saya laju je ni tuan-tuan ni. Kan? Kita apa? Kalau dulu je lah tuan-tuan kan. Ini apa? Alif, ba, ta. Kan? Sekarang tak alif bata dah tuan-tuan kan. Alif lam mim. Itu je. Okay. Okey lah tuan-tuan kan. Okay, so itulah tuan-tuan sekadar sekilas lalu tuan-tuan berkenaan dengan Nahu. Okay. Ustaz tanya satu lagi boleh? Ya. Kita nak belajar Nahu, kita nak belajar pasal baris hujung kan? Baris hujung yang kita nak belajar tu pada perkataan isim saja ke? Okey. Adakah termasuk dengan fi'il ke macam tu? Ke yang lain-lain jugalah. Selain daripada isim. Ada kan? So yang kita nak fokuskan adalah purple A dan juga B. Itu je. Purple A isim, purple B fi'il. Okay, purple B fi'il. Okay. Itulah secara tak langsung lah. Haraf kita tak bincang tuan-tuan. Haraf kita tak bincang. Okay. Haraf ni tuan-tuan kalau tengok dia melibatkan makna banyak. So
Kalau baris pada fi'il, maksud dia yang itu bukan nahu, yang itu sorof lah kan? Itu nahu juga. Oh, nahu juga. Paling hujung. Oh, okey. Okey. Sebab itu dia termasuk tu fi'il mu'rab, fi'il Batch mabni. kedua. Okey. Boleh? Okey. Okey, tuan-tuan. InsyaAllah. Okey. So itulah tuan-tuan sekadar perkongsian kita malam ni. Okey. Cukup pukul 10 tuan-tuan. Dah standby dah tuan-tuan kan. Okey. Okeylah tuan-tuan kan. Okey, dan insyaAllah tuan-tuan ada rezeki kita jumpa lagi lah tuan-tuan kan. Okey, dan tuan-tuan semoga dengan perkongsian kita malam ni tuan-tuan kita dapat ambil manfaat tuan-tuan insyaAllah. Okey. Dan tuan-tuan yang mana yang lama tak jumpa tu tuan-tuan tu, jumpa malam ni. Semoga sihat semualah lama tak jumpa ni tuan-tuan. Tu orang Ganu dah ada dah tu. Kan? Punya alam ke apa tu? Itu Kak Azu saya rasa tu kan? Okey. Semoga sihatlah semua tuan-tuan Semoga sihat semualah. Okey. Saya rasa ramai lagi ni tuan-tuan kan? Okeylah, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat semuanya dan ada rezeki, ada itu tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa nantilah tuan-tuan Okey, dan alam tu kan. Okey. Syukran Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, selamat belajarlah tu. Okey. Tak habis lagi tu kan kelas tu. Okey. Okeylah tuan-tuan dan okey, apa-apa nanti saya akan maklumkan dalam grup lah tuan-tuan Apa-apa nanti saya akan maklumkan dalam grup lah. Okey, dan untuk rakaman nanti saya akan uploadkan dalam grup jugalah nanti. Okey, apa-apa hal nanti dalam grup je. Okey. Okey tuan-tuan. Ustaz. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Satu soalan je boleh? Ya. Bukan nahu lah. Yang falaqah tu boleh masuk formula 29 ke tu? Formula 29. Macam semalam ja'ala tu. Dua maf'ul tu. Masuk. Okey, kalau perkataan masuk ke? Itu tak. Sebab khalaqa ni mencipta kan? Mencipta dia memerlukan satu je maf'ul. Khalaqa ni memerlukan satu je maf'ul. Kalau menjadikan ya dua. Boleh. Okay. Confirm. Dah jumpa jawapan tu saja tadi. Kan? Okeylah tuan-tuan. Betul lah tu. Khalaqa satu je maf'ul. Yang ja'ala dua maf'ul. Okay? Okeylah. Okay. So sekadar itu dululah tuan-tuan kita punya sharing tuan-tuan saja santai-santai tuan-tuan sambil sembang-sembang. Okey. Okeylah tuan-tuan, insya-Allah jumpa lagi lah tuan-tuan dan kita akhiri dahulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.